Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 30 Jun 2021, hari di mana harga emas turun. Jangan panik, jangan risau. Emas ni mempunyai satu fundamental yang sangat kuat. Tak kira dia jatuh, dia akan naik balik. Dia akan melantun. Lagi cerun kejatuhannya lagi tajam, lagi bermakna dia akan melantun. Ya, jangan risau. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang apa yang saya belajar lah. Saya pun belajar sendiri juga tentang chart analysis. Saya bukan pandai pun, saya cuma cuba memahami pattern komoditi emas ni. Ya, actually semua stok ataupun bukan stok lah, komoditi macam stok saya tak berani lah sebab memang unpredictable. But untuk emas, dia mempunyai satu pola ataupun satu pattern yang pada saya sangat menarik lah. Jadi pergerakan itu, satu dia tak volatile, kedua is predictable, dan pattern biasanya dia akan repeatable. Okay. Okay, saya share sedikit. Okay. Nampak tak sekarang saya dah share screen tentang trading view daripada investing.com. Okay. Alright. Ini adalah gold future emas yang biasa menjadi saya refer lah untuk tengok pergerakan emas. Biasanya dalam 1 minit saja kita boleh tengok 1 minit, kadang 15 minit time frame. Kalau you tengok harga emas sekarang agak volatile sedikit, turun naik, tapi dia sebenarnya dia ada pergerakannya adalah sideways. Kalau you tengok secara keseluruhan dalam masa 1 jam time frame, this part almost sideways. Okay. Kalau kita tengok pada waktu sekarang ya. Okay. Hari ini apa saya nak cerita? Mungkin saya nak cerita berkenaan dengan bentuk graf harga emas. Okey. Jadi mungkin saya nak berkongsi sedikit macam mana dia punya. Okey. Okey. First thing, okey, harga sekarang. Kalau you tengok harga sekarang memang menunjukkan perubahan yang agak mendadak daripada 3-4 hari yang lepas. Ekoran daripada meeting daripada federal meeting dengan bankers, dengan investors dekat US, di mana hasil daripada meeting tu masih lagi market masih lagi confused. What's happened about the inflation, about the job availability, about the bond interest, whatsoever it is. So it's still uncertain. That's why market masih lagi mengharapkan sesuatu yang positif daripada unjuran daripada federal meeting tempoh hari, dan menyebabkan harga emas turun dan naik. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan harga emas ni bila dia turun, ia adalah satu opportunity yang boleh kita gunakan untuk menambah jumlah grammage emas dalam simpanan kita dalam bentuk GXA ataupun GLA. Okay. Jadi mungkin saya boleh tunjuk you guys sedikit sebanyak apa yang berlaku yang dalam masa seminggu 2 ni. This one time frame terlalu besar sangat, satu one day. Okay, kita boleh tengok. You see? Harga pernah mencapai 2,000 pada bulan 8, 14/8. Okay, this point. Pada 7/8, sorry, pada 2011. Masa ni pada saya COVID tengah mencanak naik.
Jadi bila ada isu harga emas, you tengok daripada sini, start daripada 2019, akhir 2019, di mana COVID baru dah nak start, you boleh tengok pergerakan emas, dia punya steep, dia punya, kalau you tengok dia punya pergerakan dia, you see, agak naik secara mendadak. Dan ia berlaku puncaknya pada bulan Ogos tahun lepas, 2020. Okey. Dan bila vaksin ditemukan dan dicuba diaplikasikan dan people merasakan pandemik COVID ni akan berakhir lah. So that's why investor akan cuba beralih arah. So ekonomi semakin ekoran daripada penemuan vaksin tu, you see harga emas semakin menurun. Okay. Sorry. Okay. Dia menurun Pattern dia sekarang menurun. Tapi setelah vaksin telah diteruskan, tapi pandemik masih lagi, COVID tidak lagi berakhir. Tidak ada menunjukkan tanda-tanda dia akan berakhir disebabkan oleh penemuan Delta virus, mutant, macam-macam hal lah. Okay. Herd community tak boleh dicapai lagi. Jadi pandemik ni masih belum berakhir. Jadi kita nampak sekali lagi pattern emas menjadi pilihan para pelabur untuk menjadi tempat yang secure untuk dia punya aset dia. Okay. Dan kalau you tengok this area, kejatuhan daripada 1900 ni, ia berlaku sejak berlakunya meeting yang federal, di mana under Biden, John Biden ni, dia cuba pengaruhi lah market dunia, dan hasil daripada meeting federal tu masih lagi belum menunjukkan, masih menimbulkan confusion kepada market. Jadi due to uncertain that harga emas menjunam, you see, daripada 1900 sampai 1700. Okay. Dan masih lagi menunjukkan tanda-tanda belum lagi nak naik. Sampai satu ketika nanti, okay, market akan sedar isu di US masih lagi berlaku, masih lagi masalah inflation, ada lagi masalah tiada pekerjaan, ekonomi merosot. Masa tu you akan tengok harga dolar akan jatuh, dan seperti biasa kesan ini dia akan reciprocal dengan harga emas. Harga emas akan naik. Okey. Jadi saya mungkin nak berkongsi sedikit apa yang saya cuba lihat daripada pattern. Okay, saya baru belajar tentang satu tools dalam TradingView ni, dipanggil Fibonacci Traceable. Okay. Fibonacci retracement. Dia digunakan untuk sebagai penanda aras lah. Okay. Sebab apa? Kita tahu harga emas, macam Tuan Haji Razmi selalu cerita, dia kata harga emas ni dia akan cuba test, okay, setiap level-level yang setiap support dan resistance line. Okay. Jadi saya cuba nak berkongsi sikit. Saya bukan expert, tapi saya berkongsi sikit. Kalau ada apa-apa kesalahan, kekilafan, saya minta maaf lah. Jadi, okay, hari ini saya nak share saja. Kalau ada komen yang benar, ajar saya. Kita sharing information, belajar sama-sama, itu lagi seronok, kan? Okay. Apa yang saya belajar pasal Fibonacci retracement, kita boleh tentukan tahap-tahap support dan resistance line yang harga emas ni cuba capai. Jadi senang saja. Fibonacci retracement ni bukan, ada yang kata tak accurate, tapi pada saya cukup untuk saya faham
walaupun tak accurate tapi cukup untuk menjadi saya punya rujukan ke mana arah harga emas ni. Okey. Dan okey, kita tengok dulu macam mana nak buat. Biasanya untuk buat Fibonacci retracement saya biasa pakai 15 minit. Kalau you pakai 1 minit pun boleh. It doesn't matter. Lagi lama sebenarnya lagi bagus. Okay. So 1 day time frame even better. Okay. Jadi kita kena cari di mana harga rendah dia, paling bottom untuk waktu time frame sekarang. Okay. Apa yang saya tahu pada bulan 3 saya bukan ni. Ini dah terlalu ni. Okey, kita ambil yang this area. Pada tahun ni this one. You see, dia dah turun dan this is a starting point, the bottom untuk dia naik balik. Okey. Kalau tengok sini, ini paling rendah sekali. Time ni lah saya join QM. Syukur saya dapat beli banyak juga unit di harga yang rendah ini. Okey, sebab apa? Dia is tempat yang dia flip balik, harga tu naik balik. Okey. Jadi untuk Fibonacci retracement ni saya gunakan this point as a low point reference. Okey, dan saya akan ambil yang harga yang paling atas. Okey, so daripada sini saya buat balik semula. Kita cuma nak create satu support and resistance line sebagai kita punya rujukan. So saya ambil retracement, saya ambil ni dan saya ambil paling bottom sekali. Okey. Sustain. Okey. Daripada sini apa yang kita boleh lihat? Boleh nampak tak? Dia punya pergerakan itu dia bila sampai ke this resistance dia akan melantun. Naik, dia turun balik. Oh yang ni dia overshoot ke bawah, dia patah balik, turun, overshoot, dia akan cuba achieve this line pada paras 0.5. Dia naik, dia turun, dia naik, turun, dan dia overshoot here sekali lagi, turun, dan sampai this point dia akan turun. You see, there is a pattern actually. Dia ada satu pola actually. Dia turun. Oh ni semua dia tak melantun, dia turun lagi. Dan sebelum sampai sini dia akan melantun balik. Jadi actually tiada siapa yang boleh predict harga emas, harga stok atau harga emas ke harga komoditi. Cuma kita boleh ramalkan, bukan predict lah. Kita tak boleh jangkakan lah. Tapi kita boleh buat dua benda. Satu, kita boleh tengok what we call that opportunity. What we call that, sekejap saya tengok nota saya ada baca something itu. Cerita pasal dia panggil potential risk dan potential reward. Okay. Contohnya, apa yang diceritakan pasal potential risk dan potential reward. Kalau you tengok harga sekarang, ini harga sekarang yang paling latest pada 1762. 1762. Harga ni akan cuba capai this line pada 1780. No matter how. So, apa yang saya katakan opportunity risk atau opportunity reward. Kalau saya nak beli, okey, katakan saya nak beli, saya ada duit, saya nak beli. Bila masa saya nak beli? Okey, kalau ikutkan pattern ni, adakah pattern dia semakin menurun ataupun semakin naik? Okey, jadi kalau saya nak beli this point dekat paling bawah sekali ni, pergerakannya agak jauh. Okey, dia belum capai 1680. Tapi dia ada sama ada ke bawah ataupun dia ke atas. Dia akan cuba test sama ada ke bawah atau ke atas. Okay. Jadi kalau kita nampak pergerakan ni,
Saya boleh menjangkakan harga dia, bukan menjangkakan lah. So saya rasa harga ini akan cuba capai this line. Okay. Jadi kalau you tengok harga QM sekarang, harga QM sekarang kalau you bagi sini 56.68. 56.68 ada pada 1762. Okay. QM memang updated in term of LME based on the world price. So 162.9. So memang dan bila 1762 ya pada harga sini. Apa yang saya nak ceritakan based on the Fibonacci retracement, kita boleh nampak pattern pergerakan emas. You tengok ni dia sebelum ni pun dia dah turun bawah daripada this is a support line lah. Maknanya kalau dia turun pada bawah support line meaning memang inilah opportunity reward untuk kita belilah. Sebab kita tahu dia akan melantun balik untuk capai this line. Dan kita boleh nampak graf ni pun dia dah melantun dan cuba capai this line dan dia turun lagi sekali lagi. Jadi dia akan membuat satu pattern, dia akan cuba naik lagi pada this one. Bila dia capai this resistance line, this is resistance line pada waktu ini. So kita tak tahu pergerakan dia ke atas lagi ataupun dia akan ke bawah. So jadi inilah caranya saya gunakan Fibonacci retracement as penanda aras untuk mengetahui pergerakan emas seterusnya. Dan tapi itu pun uncertain dan dia juga tak accurate. Saya cuma nak share saja teknik Fibonacci retracement. Jadi saya tahu minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Saya rasa sekiranya anda ada komen ataupun apa-apa maklumat boleh share dengan kita orang, boleh share dengan saya, kita boleh sama-sama discuss. Mungkin kita dapat sama-sama manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.